Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Anis Syafiqah binti Rosli serta sahabat saya Nur Nabilah Huda binti Idrus akan membentangkan tentang tajuk etika profesionalism dalam pendidikan di Malaysia. Kita masuk kepada slide pengenalan. Perkataan etika berasal daripada perkataan Yunani kuno yang berbunyi ethos yang membawa maksud kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian dan watak. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga, etika bermaksud sebuah ilmu yang berkaitan dengan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesebuah kumpulan. Selain itu, dalam bahasa Melayu, etika bermaksud kepercayaan atau tanggapan terhadap sesuatu perkara sama ada ia benar atau salah, serta baik ataupun buruk. Etika dalam Islam adalah bersifat universal dan komprehensif serta dapat diterima oleh seluruh manusia pada setiap masa dan tempat termasuk bidang politik mahupun kepimpinan. Selain itu, etika dalam Islam juga adalah berkait rapat dengan hukum halal dan haram serta pahala dan dosa. Perkara yang demikian juga adalah termasuk dalam konsep melaksanakan segala bentuk ibadah yang tertaluk juga kepada konsep matlamat tidak menghalalkan cara. Seterusnya kita masuk kepada persoalan apa itu professionalism. Perkataan professionalism menurut Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud sifat-sifat seperti kemampuan, kemahiran dan cara pelaksanaan sesuatu sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada seseorang yang profesionalis atau dilakukan dan dilaksanakan oleh seseorang yang profesional. Manakala maksud profession adalah pekerjaan dan jawatan. Antara ciri profession ialah mereka yang mempunyai latihan khas, mempunyai kawalan kemasukan, kebebasan untuk mengamal serta mempunyai autonomi untuk membuat keputusan. Selain itu, kita masuk kepada professionalism dalam keguruan. Professionalism sebagai seorang guru merangkumi perkara-perkara yang berkaitan guru, termasuklah peranan, tugas dan kelayakan sebagai seorang guru. Profesionalism keguruan juga merujuk kepada kualiti keguruan yang harus ditingkatkan secara konsisten, yakni supaya guru itu terlihat sebagai seseorang yang mahir dan profesional dalam bidang yang mereka syeburi. Kemudian konsep keguruan yang profesional mempunyai latihan-latihan ikhtisas dalam latihan keguruan serta mempunyai autonomi bagi menentukan kaedah-kaedah mengajar di dalam bilik darjah, kemudian menjadi ahli kesatuan yang menentukan etika sebagai panduan guru dalam semua aktiviti profesional. Seterusnya kita masuk kepada perbezaan undang-undang dan etika. Undang-undang memerlukan kepada pegawai penguatkuasaan. Hal yang demikian adalah kerana ianya diatur oleh mereka yang berperingkat tinggi yang harus diikuti dan ditaati bagi mereka yang patuh dengan undang-undang. Mereka yang tidak patuh boleh dikenakan hukuman kerana tidak mentaatinya. Manakala etika pula, ia tidak memerlukan kepada penguatkuasa kerana ia adalah merupakan kehendak yang datang dari diri individu itu sendiri. Ia juga tidak boleh dihukum oleh orang lain tetapi diri sendiri. Kemudian, undang-undang adalah dikuatkuasakan oleh mahkamah, manakala etika dikuatkuasakan oleh diri sendiri. Undang-undang dari segi hukumannya adalah apabila seseorang melanggar undang-undang, ianya tetap akan dicatat oleh hakim ataupun mahkamah. Manakala etika pula, hukuman pelanggaran etika adalah hukuman terhadap perasaan sendiri dan menyentuh hati yang tidak tercatat mana-mana pihak. Maksudnya dekat sini etika ni dia merangkumi akhlak dan perbuatan kita kepada orang lain. Seterusnya, mematuhi undang-undang adalah belum pasti manusia tersebut mematuhi etika. Maksudnya orang yang mematuhi undang-undang ni dia tak pasti lagi dia akan ada etika, macam tu. Lepas tu dari segi etikanya adalah mematuhi nilai dan kod etika sudah pasti jauh daripada melanggar undang-undang. Maksudnya kat sini orang yang ada etika, ada akhlak, dia sewajarnya dia tahu untuk mematuhi undang-undang. Seterusnya kita masuk kepada
Perbezaan yang undang-undang hanya mencukupi untuk menentukan batas peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Manakala etika pula, ianya adalah bersifat lebih umum dan maksimum melibatkan tata cara sesuatu kehidupan dalam masyarakat. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan etika perguruan. Okey, kita kena tahu semua garis panduan yang ditetapkan dalam etika ialah untuk bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan lah. Jadi terdapat beberapa kepentingan yang ingin saya highlightkan dalam etika perguruan ini. Yang pertama iaitu melalui etika perguruan, guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Ini kerana dalam etika perguruan tu, dalam tu dah dimaktubkanlah dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap amanah mereka iaitu mengajar murid-murid dengan sebetulnya, mengajar dengan ikhlas dan sebagainya lah. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah mengekal dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. Sekiranya para guru ataupun pihak-pihak yang terlibat berpegang kepada etika-etika ini, maka kredibiliti mereka dalam menjalankan tugas tu dapat menghasilkan sesuatu yang baiklah, sama ada untuk diri beliau sebagai seorang guru sendiri ataupun kepada anak-anak murid yang disampaikan ilmu. Kemudian, kepentingan yang ketiga ialah menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesen perguruan. Jadi, dalam etika perguruan ni, banyak sangat, maksudnya bukan banyak lah, maksudnya ada garis panduan yang perlu dipatuhi oleh guru. Jika sejak belakangan ni lah, kita zaman milenial ni, di mana murid-murid tidak boleh retake. Sejak belakangan ni kita dapat tahulah, kita banyak sangat tengok berita-berita tentang pihak ibu bapa menyaman guru, pihak guru dituduh mendatangkan kecederaan kepada anak murid sewaktu mengajar. Ada pula ibu bapa yang menyalahkan guru-guru sedangkan kesalahan itu patut diletakkan kepada mereka. Jadi dalam etika perguruan sudah dinyatakan dalam tersebut, termaktub dalam etika tersebut bahawa ada garis-garis panduan yang perlu guru-guru ikutlah. Sebagai contoh, jika ingin mendenda anak murid, setakat mana denda itu dijalankan ataupun jenis denda-denda yang dilarang dan sebagainya lah. Jadi secara tidak langsung ia membawa kepentingan kepada guru, yang sebenarnya ia membawa kepentingan yang baiklah kepada pihak guru, ibu bapa dan murid. Okey, seterusnya kepentingan keempat, para guru dapat meningkatkan lagi imej profesen perguruan secara hitam, putih dan rasmi. Kerana dalam etika perguruan itu akan dimaktubkanlah, ada termaktub ataupun ditulis tentang tanggungjawab seorang guru, kemudian apa yang disampaikan oleh guru ataupun beban-beban ataupun tugas-tugas yang perlu guru laksanakan. Jadi sebenarnya jadi seorang guru ni bukanlah mudah, banyak tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan. Jadi dengan adanya etika perguruan, jadi ia membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru itu luas. Dan tanggungjawab itu berat dan sebenarnya tugas sebagai seorang guru ni sangat-sangat mencabar. Secara tak langsung, ibu bapa juga ataupun pihak-pihak yang berkenaan seperti kementerian secara tak langsung menyokong guru untuk mendidik ataupun kita sama-sama dapat mencapai matlamat pendidikan negara. Dan yang kelima ialah kod etika perguruan di Malaysia ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika negara lain lah. Jadi dalam setiap negara seperti Malaysia dan negara-negara lain, masing-masing negara ada kod etika pendidikan yang tersendirilah. Jadi melalui adanya etika perguruan di Malaysia, ia menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia sangat menitik beratkan tentang pendidikan.
Maksudnya pendidikan itu bukan satu benda yang dipandang enteng ataupun dipandang remeh oleh kerajaan lah. Kerana etika itu dia menyediakan ataupun memberi kemudahan kepada guru untuk menyampaikan pendidikan kepada anak murid. Jadi setiap negara ada dan Malaysia pun ada etika perguruan yang tersendiri. Seterusnya kita pergi kepada objektif etika Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, objektif yang pertama ialah meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan ataupun organisasi. Jadi melalui peningkatan disiplin ini, guru amat terdoronglah untuk mempelbagaikan skill kemampuan diri dalam mengajar anak murid yang pelbagai. Maksudnya tidak hanya tertumpu kepada satu jenis cara menyampaikan pengajian. Maksudnya dipelbagaikan sesuai dengan peredaran zaman. Jadi secara tak langsung komitmen guru ni dipertingkatkan dan hasil yang disampaikan kepada anak murid juga akan mendapat mutu yang berkualiti lah. Seterusnya yang kedua, objektif etika Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk memberi sumbangan positif yang berterusan kepada negara, di mana kita percaya bahawa setiap anak didik yang diajar, setiap seorang merupakan aset negara. Jadi memang sememangnya tanggungjawab guru untuk menggilap bakat-bakat anak murid ataupun mempelbagaikan ilmu dalam diri mereka supaya mereka membesar dan akhirnya menjadi seorang insan yang berguna, kerana insan yang berguna lahir juga daripada sekolah. Jadi memang tanggungjawab guru untuk mendidik mereka. Seterusnya mereka juga akan menjadi sumbangan yang positif kepada negara. Yang ketiga iaitu yang terakhir, menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan bagi mempertimbangkan kualiti kerja. Jadi guru-guru akan terdorong untuk sentiasa berfikiran positif sepanjang cabaran yang mereka lalui sebagai seorang tenaga pengajar. Okey, jadi sebab utama kenapa etika perguruan disusun oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, salah satunya ialah untuk menanamkan sikap positif kepada para guru agar tiada benda-benda yang bersifat negatif mempengaruhi pekerjaan mereka. Jadi kerana jika perkara-perkara negatif ini retake, kerana sikap negatif ini secara tak langsunglah akan mengganggu gugat para guru dalam menyampaikan pendidikan, dalam menyampaikan pengajaran mereka kepada murid, dan secara tak langsung ini akan bawa kesan yang negatif lah. Kita pergi kepada prinsip etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi ada beberapa etika, antaranya ialah niat yang betul. Niat yang betul adalah penting dan dituntut oleh agama selari dengan landasan berikut kerana ia mematuhi kehendak falsafah pelajaran kebangsaan, misi, matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu, ia juga memupuk rasa ikhlas, menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. Jadi para guru perlu sentiasa memperbaharui niat untuk kebaikan. Seterusnya ialah berpelakuan yang baik dalam menjalankan tugas dengan sempurna, kerana ia merupakan tanggungjawab warga pelajaran ke arah mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, pihak yang berkaitan Kementerian Pelajaran Malaysia perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang baik. Seterusnya ialah penggerak ke arah kebaikan. Ia memerlukan semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia menjadi penggerak ke arah kebaikan dengan menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, sentiasa berusaha agar hasil kerja
dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. Seterusnya ialah memperkuatakan apa yang dikatakan, iaitu kita hendaklah sentiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang dikatakan. Okey, maksudnya para guru hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan, sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Apa yang dibuat mesti sesuai dengan apa yang diucapkan dan sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. Seterusnya, berdisiplin dan beradab adalah penting ke arah melahirkan guru ataupun warga kementerian cemerlang. Justru setiap warga guru perlu sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama dan perlu sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan dan memastikan berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. Seterusnya, kita pergi pada nilai dalam etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama ialah amanah, iaitu sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab tanpa menyeleweng dan cuai. Perlu juga bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Seterusnya, menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Sentiasa berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadapnya sebagai seorang guru. Yang kedua ialah benar, iaitu terletak pada niat dan perbuatan. Contohnya mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan satu pekerjaan tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan. Sentiasa bercakap benar dan menepati retake. Sentiasa bercakap benar dan menepati janji, tidak bercakap bohong dan mungkir janji. Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tetap dan tidak mengelirukan serta rela berkongsi pengalaman, ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. Yang ketiga ialah bijaksana, iaitu menggunakan pemikiran dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan, seperti menggunakan seluruh potensi, keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan satu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah. Selalu berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti, mempunyai akal fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama, dan menyelesaikan satu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi dan menggunakan peluang yang ada untuk sentiasa mempertingkatkan ilmu. Yang keempat ialah bersyukur, merupakan perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima. Antaranya selalu menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaannya sebagai hak. Perlu bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka, berdendam atau menabur fitnah. Seterusnya ialah yang kelima, iaitu dedikasi. Itu berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Contohnya bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dan tidak mencari hela untuk melepaskan diri. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. Sentiasa tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas. Yang keenam ialah ikhlas, iaitu memerlukan hati yang suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang baik tanpa mengharapkan ganjaran. Menerima tanggungjawab dengan rela hati yang suci, tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi bukan kerana pangkat, kedudukan atau mendapat perhatian orang lain. Yang terakhir sekali iaitu penyayang adalah satu perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami, menghargai dan mengambil berat seperti bersifat pemaaf dan penyayang, tidak berdendam, sombong dan suka meninggi diri, menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk, sentiasa mempunyai bersifat timbang rasa dan suka mengambil berat tentang melaksanakan tugas, menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga yang penuh kemesraan dan perlu sifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.